warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah Irwani binti Helmi Paramanaden. Hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang sejarah pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan salah satu daripada usaha berterusan untuk menerapkan ilmu pengetahuan agama Islam kepada para pelajar dan masyarakat awam. Ia merangkumi usaha memberi pengetahuan tentang agama Islam yang meliputi akidah, syariah dan akhlak. Ia menekankan kepada penghayatan terhadap akidah dan kepercayaan Islam, pelaksanaan ibadat-ibadat khusus dan umum serta memberikan panduan dalam membentuk sikap bertanggungjawab dalam diri terhadap pencipta, manusia dan alam. Dalam usaha menjadikan kehidupan seorang insan itu memiliki cara hidup yang berlandaskan ajaran Islam yang sebenar, maka ilmu yang disampaikan mestilah mengikut kaedah yang betul dan memudahkan masyarakat terutama para pelajar memahami isi kandungan agama Islam. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran juga perlu sentiasa dinilai agar segala kelemahan dapat diperbaiki dan ditambah baik. Harapannya supaya hasil pembelajaran yang disampaikan oleh para pendidik dapat melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan serta dapat menjadikannya sebagai amalan harian dalam setiap aspek cara hidup mereka. Sehubungan itu, dari video ini kami akan menceritakan dan melihat sejauh mana pendidikan Islam dilaksanakan bagi memenuhi maklumat yang disasarkan. Kami juga akan menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan latar belakang, perkembangan, kesan dan cabaran berkaitan dengan sejarah pendidikan Islam. Teruskan bersama kami hingga ke akhir video ini untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih lanjut. Seterusnya saya serahkan pada Amni, rakan tugas saya, untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang latar belakang sejarah pendidikan Islam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Amni binti Abdul Syukur. Saya akan menerangkan tentang latar belakang sekolah pendidikan Islam. Sebelum ilmu dan sistem pendidikan yang mana menatap mantap wujud umat Islam belajar di masjid, surau dan kutab di Malaysia sekitar tahun 1980-an. Kutab lebih dikenali sebagai kutub khana yang dimodekan. Kutab adalah sejenis tempat belajar yang mula-mula lahir di dunia Islam. Perkataan kutab diambil daripada perkataan taktib yang boleh diartikan sebagai tempat memberikan pelajaran menulis dan membaca serta membaca Al-Quran. Tradisi kutab ini berkembang ke istana yang mana para guru digelar muaddib berperanan mendidik budi pekerti putera dan puteri raja. Pendidikan di istana bukannya bersifat formal, malah mendidik dan mengisi keperluan rohani dan jasmani untuk persediaan menjadi pemimpin negara. Sekian, terima kasih. Saya silakan pada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Fatimah Tuzara binti Mak Zaid dan saya akan menceritakan tentang perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Pendidikan Islam telah pun mula berkembang di tanah Melayu walaupun sebelum kedatangan penjajahan British lagi. Jadi, sebelum kemerdekaan lagi, pendidikan Islam sudah pun mula berkembang sejak Islam mula bertapak di Melaka pada abad ke-14 apabila Raja Melaka yang pertama iaitu Parameswara memeluk agama Islam pada abad 1419 Masihi. Setelah itu diikuti pula oleh para pembesar kerajaan dan rakyat jelata untuk memeluk agama Islam. Pada ketika itu, istana telah menjadi pusat penyebaran ilmu agama Islam dan pelajaran pada masa itu adalah secara tidak formal. Pelbagai institusi pengajian telah diwujudkan seperti pengajaran di rumah, istana, surau dan masjid sebagai pusat dakwah pada ketika itu. Kedatangan awal tahun 1511 ini, tanah Melayu telah mula diduga dengan cabaran dan masalah apabila didatangi oleh penjajah British dan tujuan mereka datang adalah untuk memusnahkan pusat pendidikan dan penyebaran Islam yang kuat pada ketika itu. Selepas tahun 1854 Masihi, kebanyakan sekolah agama diberi bantuan, namun dengan syarat sekolah tersebut perlu menambah mata pelajaran seperti membaca,
menulis dan ilmu hisab iaitu mengira. Kemudian pendidikan Islam diperkenalkan lagi melalui sistem madrasah atau sekolah agama yang serba lengkap dengan infrastruktur dari segi bangunan sekolah, asrama, pejabat pentadbiran dan juga kemudahan-kemudahan lain. Hai, Assalamualaikum. Saya Rifan Daila binti Muhammad Auzi. Saya akan menerangkan tentang cabaran sekolah pendidikan Islam selepas kemerdekaan. Secara beransur-ansur, institusi sekolah pendidikan Islam mula mengalami kemerosakan mungkin akibat persaingan peluang pendidikan yang memberi alternatif kepada Melayu pada abad ke-20. Bermula abad 1918, beberapa sekolah pondok telah ditutup kerana mengalami kekurangan pelajar dan perpindahan para pelajar ke madrasah, iaitu institusi pengajian agama yang baru. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan kepada sekolah pendidikan Islam selepas kemerdekaan. Setelah negara mencapai kemerdekaan, pendidikan Islam turut menerima layanan yang baik seperti yang diterima oleh pendidikan bahasa Melayu. Masyarakat Melayu yang kuat berpegang pada Islam berusaha memajukan pendidikan Islam supaya mampu berdepan arus semasa dan berupaya merubah taraf sosioekonomi masyarakat Melayu setelah negara mencapai kemerdekaan. Walau bagaimanapun, institusi sekolah Islam di Tanah Melayu mencapai kegemilangan selama hampir setengah abad, iaitu dari tahun 1906 Masihi sehingga tahun 1945 Masihi. Kini, sistem pendidikan sekolah Islam telah menjadi suatu warisan dalam sejarah pendidikan tamadun Melayu Islam. Kebanyakan sekolah-sekolah pendidikan Islam yang masih wujud sekarang ini merupakan sekolah yang diasaskan pada pertengahan kurun ke-20 Masihi. Setelah merdeka, organisasi di sekolah pendidikan Islam telah bertukar apabila pihak kerajaan berusaha menseragamkan sistem pendidikan negara untuk menyediakan keperluan tenaga kerja profesional. Sekolah-sekolah tersebut mula melakukan penyesuaian dengan tuntutan masa dan kehendak masyarakat dan mata pelajaran akademik mula diperkenalkan. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya M. Nazira binti Jaafar dari Kelas 9. Dari segi perbincangan yang telah dapat kita simpulkan, kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah banyak mengubah cara hidup masyarakat sekaligus menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi negara ini. Dalam hal pendidikan, pengajian mengenai agama Islam turut diberikan keutamaan. Ini dapat dilihat apabila beberapa atap pendidikan yang juga turut memasukkan perkara-perkara berkaitan agama Islam untuk diajar di sekolah dan institusi pengajian. Ini menunjukkan bahawa perkembangan pendidikan Islam di Malaysia mendapat sokongan bukan sahaja dari rakyat yang memerlukan pendidikan, tetapi juga oleh kerajaan yang menjamin polisi pendidikan ini dapat dilaksanakan. Oleh itu, penekanan kepada subjek pendidikan Islam perlu diberi keutamaan daripada ancaman keruntuhan moral dan pemikiran liberalisasi yang boleh menghambat akidah dan keimanan generasi pelajar pada masa kini. Justru saya memperpandangkan kurikulum pendidikan Islam perlu diperkasakan dengan menekankan aspek amali, bukan sekadar hafazan dan ingatan. Kita sebagai remaja yang akan menjadi pemimpin pada masa hadapan perlu menjadi penguat ummah untuk kejayaan dunia maupun di akhirat kelak. Yang berlaku situ oleh itu, dengan mempelajari pendidikan Islam, dengan mengamalkan ajaran Islam dalam rutin kehidupan seharian kita, akan dapat menjadikan negara Malaysia sebagai negara Islam yang maju dan berjaya serta dapat membantu dan membela nasib seorang Islam di seluruh dunia.